Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sejahtera. Jadi ini adalah kelas yang pertama untuk introduction ataupun introduction to engineering drawing, ataupun basic engineering drawing, asas lukisan kejuruteraan. Dan sebelum kita mulakan kelas ataupun kita mulakan semester ini, apabila kita bercakap tentang lukisan kejuruteraan ni, dia bukan macam lukisan artis. Walaupun lukisan kejuruteraan ini juga adalah salah satu seni, tapi ianya bersifat teknikal dan ia memerlukan peralatan-peralatan yang khusus. Sama juga kalau kita buat poster ke, kita buat buat mencanting batik ke dan sebagainya, kita perlukan alatan yang khusus. Begitu juga dengan engineering drawing. Jadi sebelum kita memulakan semester yang berjumlah 14 minggu ni, kita perlulah menyediakan diri kita. Jangan nanti semua orang dah start buat kerja, barulah kita nak cari barang-barang kita dan sebagainya, tak sempat beli dan sebagainya. Jadi saya rekodkan awal-awal ni sebagai persediaan untuk kita memulakan pengkuliahan kita. Dan kalau boleh, minggu ni, hujung minggu ni dah boleh terus cari alatan-alatan ni, peralatan-peralatan yang kita perlukan untuk menyiapkan lukisan kita untuk semester ni. Dan semester hadapan lagi kita akan ada lagi lukisan kejuruteraan 1. Jadi itu pun nak guna alatan yang sama sebelum kita belajar AutoCAD. Jadi ada satu lagi kelas berkaitan dengan lukisan. Jadi nak tak nak kita kena usahakan dapatkan peralatan-peralatan ni. Tak kisahlah sama ada kita pinjam ke ataupun kita beli ke, tapi saya akan bentangkan peralatan yang kita perlukan dengan secara minimum. Secara minimum, kalau ada benda ni, kita akan buat kerja dengan selesa. Kalau tak ada benda ni, kita akan mempunyai masalah lah untuk kita melaksanakan tugasan-tugasan kita. Itu yang saya boleh jelaskan lah. Ada peringkat awal. Alright. Sebab lukisan kejuruteraan ni, dia mempunyai beberapa asas yang perlu kita perhatikan. Yang perlu kita perhatikan, yang pertama, kenapa kita perlukan alatan ni? Sebab kita nak jaga ketepatan lukisan kita. Jadi ini termasuklah kaedah yang betul, menggunakan rajah dan dimensi yang betul. Sebab tu alatan-alatan yang akan saya sebutkan ni sangat penting. Sebab kita nak menjaga ketepatan. Itu adalah benda yang paling utama dalam lukisan kejuruteraan dan lukisan teknikal. Jadi kalau tak tepat, dia akan automatik salah. Tak betul lah, akan dipotong markah. Kalau kita buat produk salah, habis produk hancur. Sama sengit ke, buat perabot jadi sengit ke, buat mesin tak bergerak dan sebagainya. Yang kedua adalah berkaitan dengan kecepatan. Kenapa kita perlukan alatan-alatan ni? Supaya apabila kita melukis kelak, kita akan dapat melukis dengan cepat. Sebab kalau kita tak ada alatan ni, memang tak akan cepat kita punya lukisan. Ada alatan pun jadi lambat, apatah lagi kalau tak ada alatan yang betul. Yang ketiga adalah kebersihan. Jadi ada sebahagian daripada alatan-alatan ini adalah untuk memastikan lukisan kita kemas, bersih dan teratur. Tapi kalau kita tak mahir guna alatan-alatan ni, kadang-kadang menyebabkan lukisan kita bertambah comot. Contohnya adalah nanti beberapa alatan, contoh T-square dan sebagainya, dia tenyih je atas lukisan tu kan, bergerak tak cermat, tak berhati-hati. Bila kita melukis menggunakan pensel, ada karbon di atas permukaan lukisan. Bila kita gerakkan kita punya pembaris ke, set square, T-square dan sebagainya, menggerakkan alatan-alatan yang kita gunakan untuk lukisan, tak berhati-hati, akan menyebabkan comot. Jadi itu nak kena jagalah. So ada 3 perkara yang kita perlu perhatikan apabila kita buat lukisan, dan itulah aspek-aspek yang akan diberikan pemarkahan, iaitu ketepatan, kecepatan dan kebersihan apabila kita melaksanakan lukisan. Kenapa saya kata kecepatan tu aspek yang dinilai? Sebab bila kita buat test atau ujian atau peperiksaan ke, kalau kita lambat buat, memang tak siap lah, tak ada markah untuk itu. Jadi itu kita kena perhatikan. Alright. Okey, ini adalah alatan pertama yang kita kena dapatkan minggu ni, sebelum kita mulakan kelas, iaitu papan lukisan. So papan lukisan ni dia ada pelbagai saiz lah. Tapi pergi kat kedai tu, kedai alat tulis tu, minta yang sesuai untuk saiz
A3 sahaja. Sebab kita akan lukis atas kertas A3, dapatkan saiz A3 sahaja. Sebab saiz A3 ni boleh masuk, kertas A4 pun boleh masuk, tapi kertas A4 tu kecil sangat lah. Kalau nak belajar, biarlah kertas besar sikit. Saiz A3 memadai, memadai untuk lukisan kita. Dapatkan kertas, dapatkan papan untuk meletakkan kertas saiz A3. Papan ni kalau kita pergi ke kedai lukisan, kedai alat tulis, dia akan dia akan propose kita dua jenis. Yang pertama ni canggih sikit ni, ada protector kat tengah, and then ada clip kat sini. Ini kalau saya boleh tunjuk pointer ni, dia ada clip kat sini. Kita boleh selitkan kertas kita ke dalam ni dan dia akan hold kertas kita. Ini lebih ringan lah. Ini plastik lah, dia punya material selalunya ianya lebih ringan dan dia tak pakai T-square lah. Macam ni ada T-square kan. Kalau kita beli yang kayu ni mungkin murah sikit, tapi kita perlu ada T-square. Ni selalunya dijual satu set sekali. T-square dan juga board ni dia akan bagi sekali. Ni yang paling asas lah. Jangan kalau ada yang kayu sikit nak beli meja lukisan tu tak tahulah. Meja yang boleh gerak-gerak tu kan, tu terpulang lah. Tapi basicnya kalau boleh ada benda ni sahaja, memadai. Memadai, iaitu papan lukisan sama ada yang diperbuat daripada board keras yang plastik ni ataupun daripada kayu yang ada T-square ni. Ni kita panggil T-square. Alright. Yang kedua, perkara yang kena ada adalah masking tape. Ini yang paling penting. Paling penting masking tape. Terutama sekali those yang beli board kayu tu dengan T-square, ini perlu ada. Masking tape ni wajib ada. Sebabnya kita nak lekatkan dekat hujung-hujung lukisan ni lah. Bila dah setting, lukisan kita dah betul, dah 90 degree dan sebagainya, nak letak, kita nak lekatkan dia, kita akan lekatkan dengan masking tape di setiap bucu ke. Selalu di setiap bucu lah. Dan pastikan masking tape kita beli tu tak adalah yang sampai tercabut kertas tu. Ada setengah masking tape sangat kuat. Jadi agak-agak lah, tengoklah mana yang bersesuaian. Gunakan masking tape yang kecil saja macam ni, memadai. Letak di hujung-hujung kertas ni supaya kertas kita tak bergerak-gerak apabila kita melukis. Jadi kena beli. Ni yang kedua, kena ada masking tape. Yang ketiga kena ni bukan ni dah nak tunjuk je. Yang ini T-square tadi tu kita letakkan kertas kita. Yang ni kena rapat lah. T-square ni kita tak letak dekat atas ni, jarang. Dulu kalau saya belajar dulu, kita letak dekat atas. Saya ingat lagi Prof Rashid ada lagi, saya punya guru ni, dah pencen dah. Kita letak T-square kita dekat atas ni, dia ketuk tangan kita. Saya pun kalau saya nampak lah, ni nasib baik online, kena ketuk tangan ni, letak T-square ni, dirapatkan di atas ni. Bukan tak boleh, boleh. Tapi kita ada alatan yang sesuai untuk buat garisan menegak. Nanti kita akan tunjuk. Sebab T-square ni kedudukannya sepatutnya begini. Di sisi board ini. Kalau nak letak atas pun boleh, tak ada masalah. Tapi ianya bukanlah kaedah yang sesuai, sebab ada alatan yang lebih sesuai untuk buat garisan menegak. Alright. Seterusnya, yang ketiga tadi, yang pertama tadi adalah board dengan T-square. Yang kedua, masking tape. Yang ketiga adalah mapet ataupun kompas, ataupun jangka lukis kita panggil. Selalunya kita galakkan beli jenama mapet ni lah. Jenama mapet ni kalau boleh beli yang boleh laras dia punya kepala ni. Sebab senang kita nak buat bulatan, lebih tepat lah, senang kita nak kontrol berbanding yang fix. Ada setengah yang kita beli yang murah, yang fix tu dia ada nama-nama dia tu. Saya dah tak ingat pula nama dia. Dia ada jenis-jenis dia tu. Kalau boleh beli yang baik. Ni mungkin mahal sikit lah. Cuba dapatkan yang baik. Yang ini kadang-kadang dibekalkan dengan dengan yang mechanical punya pensel sekali. Dengan dia punya tu ada yang dia jual ini sahaja. Ini maksudnya kena ganti mata dia lah. Dia sudah ada pensel dia, boleh ganti-ganti dia punya mata. Ataupun beli yang ada mechanical ni, boleh ganti-ganti dia punya mata ni. Alright. Ini kena dapatkan yang baik. Ini wajib dapatkan yang baik. Ini wajib dapatkan yang baik. Jangan pakai yang murah tu. Yang murah tu bolehlah pakai, tapi dia akan menyusahkan kita lah apabila kita nak dapatkan ketepatan dalam lukisan kita. Alright. Ini bergantung lah. Kalau ada kemampuan, dapatkan yang baik. Dapatkan yang baik. Macam ni lebih kurang macam ni lah yang saya suggest.
Kemudian jangka sudut ni tak banyak kita pakai sebenarnya. Ni lebih kepada menguji ketepatan lukisan kita nanti, sebab kita akan ada kaedah untuk buat sudut dengan lukisan. Jadi jangka sudut ni selalunya kita akan dapatkan sekali dalam set yang kita beli, ataupun ada dekat, kadang dia letak dekat French curve, kadang dia letak dekat apa tu tadi, pembaris tadi kan, pembaris yang panjang yang menggantikan T-square tadi tu, tu pun kadang-kadang dah ada bergantunglah kepada keperluan masing-masing. Alright, ini perlu ada ini sangat-sangat penting. Ini perlu ada, iaitu sesiku sudut ataupun triangle ruler. Ini sangat-sangat penting, perlu ada, sebagaimana pentingnya board tadi dan juga T-square tadi. Begitu juga dengan pembaris ini sangat penting, perlu ada. Ini macam saya kata tadi, protector dah ada dekat sini kalau nak guna tapi tak tahulah ni bagus ke tak bagus tapi yang ini kena ada ini 45 degree, 90 degree, yang ini 45 ini 90 degree. Okey. Ini sangat penting. Inilah alatan yang kita akan gunakan untuk garisan menegak selalunya. Alright. Dan kalau nak beli pembaris, belilah pembaris satu, pembaris plastik, bukan pembaris yang ada lubang-lubang tengah 3 tu tu pembaris tu tak tepat. Beli pembaris yang mata dia macam ni Kalau nak beli pembaris satu untuk bantu kita yang panjang 30 cm tu, dia punya mata tepat macam ni mata dia tepat dan precise. Jangan beli yang macam chop tu itu tak tepat kadang yang 30 cm yang murah tu kan, yang kali hijau, biru, kuning tu tu elakkanlah. Pembaris pembaris. Alright. ini cara guna dia lah. Ini yang saya kata tadi, kadang-kadang digunakan untuk dapatkan angle, dan kadang-kadang kita gunakan untuk membuat garisan tegak pada lukisan kita. Kita akan guna triangle ni Ini angle-angle yang kita boleh dapat dengan mudah kalau kita gunakan triangle ruler tadi Alright. Seterusnya ini adalah lengkuk Perancis ataupun French curve. French curve ni pun penting juga. Kita perlukan French curve ni untuk buat, sebab ada sebahagian garisan nak buat dengan cantik menggunakan pembaris, tak boleh. Selain daripada French curve ni, kadang-kadang kita ada pembaris yang boleh curve tu kan. Apa nama dia tu? Pembaris tu lah, pembaris yang boleh curve tu Yang itu pun boleh juga kalau nak beli. Kalau tak, belilah French curve ni. Dia ada bentuk-bentuk ni. Bentuk-bentuk ni kita kena pandai gunalah, kena sesuaikan dengan bentuk yang kita nak buat nanti. Alright. Yang ini pun sebenarnya tak banyak guna tapi kita akan guna from time to time, nanti memang kita akan guna dan seterusnya adalah pensel 2B. Pensel memang kena beli kalau nak pakai yang mechanical punya boleh, tapi agak susah sebenarnya kalau kita pakai mechanical, melainkan kalau kita pandai kontrol lah tangan kita, kadang dia patah dan sebagainya. Kalau boleh, beli pensel biasa saja. Yang saya merah-merahkan ni, kita boleh beli at least kita ada 2B satu, pensel 2H ataupun H1 paling common ada 2B satu, pensel H atau 2H satu. Sebab apa? Pensel yang cair sikit ni kita akan gunakan untuk kita punya construction line. Construction line 2B yang pekat ni adalah line untuk objek. Objek line tu kita akan pakai yang tebal. Jadi kena ada mata yang berbeza. Itu kena dapatkan segera tu Ni barang-barang yang saya sebut ni semua kena dapatkan segera sebelum kelas bermula, sebelum kita bagi tugasan ni kena ada pensel kalau boleh dapat yang medium punya HB pun okey boleh. Lagi banyak dapat semua ni lagi baik kalau kita pandai gunalah alright. Kemudian kertas, of course, bila nak melukis kita perlukan kertas. Dalam kelas saya cadangkan untuk gunakan kertas saiz A3 supaya mudah untuk kita melukis, dan kita mempunyai ruang kerja yang cukup melalui board yang saya cadangkan tadi tu memang cukup untuk kertas A3, memang sesuai untuk kertas A3. Dan kita akan tunjukkanlah macam mana nak buat borderline pada kertas tersebut. Ada setengah pelajar dulu, zaman-zaman saya belajar dulu, dia photostat aja borderline tu, tapi terpulanglah yang penting objek yang di tengah tu tepat. Kadang photostat dia lari kan, dia punya alignment dan sebagainya. Itu terpulanglah tapi saya tak galakkan. Better setiap kali kelas kita lukis borderline tu tak susah pun, sekejap je nak lukis borderline just ambil masa sikit. Sebelum kelas bermula ataupun ni kita dah siapkan beberapa set kita punya borderline.
Itu kita akan tunjukkan nanti. Ini kena dapatkan ini kena belilah. Kena beli kertas A3 ni macam kertas lukisan kertas lukisan saiz A3. Maksudnya dia 2 kali A4 ni, kalau kita tengok A4 maksudnya 2 kali A4 tu adalah saiz A3 Dan yang paling penting adalah pemadam. Pemadam ni dapatkanlah pemadam yang baik supaya apabila kita melakukan kesilapan, kita boleh padam dan dapat tak membazir kertas dan sebagainya. Jadi dapatkan pemadam yang baik supaya kita tak membazir kertas lah. Kita spend sikit dekat pemadam ni. Tak adalah mahal pun pemadam yang baik. Maksud saya tu bukanlah pemadam yang padam pun kan, macam tak padam kan. Jadi tu kena tengoklah. Alright. Jadi saya rasa setakat itu saja berkaitan dengan peralatan. Jadi peralatan-peralatan ni adalah peralatan-peralatan yang asas dalam asas lukisan kejuruteraan. Jadi kalau tak ada peralatan-peralatan ni, kita akan bermasalah lah apabila kita nak melukis kelak. Jadi kena usahakan macam mana pun untuk adakan alatan-alatan ini. Kalau perlukan bantuan dan sebagainya, kadang-kadang kalau kita ada senior kita dah tak pakai alatan-alatan tu, cuba tanya kod-kod boleh dapat beli dengan harga yang murah dengan mereka. Kalau mereka nak postkan segera, mana tahu itu antara option lah kita boleh ikhtiarkan. Alright, okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.